Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing PP. Okey, apa khabar semua? Selamat datang ke sesi live trade. Kira ingat tak Asul? Jadi untuk chat. Okey, boleh tak chat? Okey, untuk hari ini apa yang kita fokus masih lagi fokus untuk apa untuk sell market masih terus buat penurunan. Tengok dekat sini masuk dalam breakout area resistance become support. So potensi buat penurunan terus sampai ke area support. Okay. So macam saya prediction yang sebelum-sebelum ni, potensi market bila balik dekat engulfing ni. Sama ada selepas dia tidak balik, dia nak buat satu retracement baru nak turun ke bawah, ataupun situasinya adalah market potensi turun ke bawah dulu baru retrace. So apa-apa boleh berlaku. So, kita tak tahu apa yang potensi berlaku kan. Cuma sekarang ni masih lagi hold position. So account ni dah full position daripada awal. Jadi tak kalut lah, tak kalut. Okay. Market betul-betul sampai area resistance, kemudian baru buat breakout. Kalau ikutkan kat sini sebenarnya area yang dia touch ni adalah area double apa. Kalau ikut setup lah, siapa belajar tentang pattern ini ada setup apa ni. Ini ada setup double bottom, double top. Double top ni setup dekat dekat time frame daily. Okay. Dan ini adalah zone untuk re-entry dekat double top. So touch kali pertama, ini kali kedua. Siapa yang masih hold lagi position semalam? Siapa ada entry semalam dan masih hold position? So anda masih dalam keadaan profit Okay, so untuk malam ni kan, apa yang kita predict, apa yang saya predict malam ni, potensi buat penurunan lagi. Okey, untuk time frame yang lebih kecil, kalau kita tengok dekat sini, okey, market pun buat satu trend yang jelas. So trend ni adalah trend menurun dekat M15, M30 pun sama, H1 pun sama. So kalau nak short sell, bukan short sell, kalau nak short TP, boleh ambil dekat area support ni. Hanifah baru join. Pertama kali join ke apa ni? Salam 21. Salam 21 Tahniah untuk apa? Untuk penyokong-penyokong MU. Korang berjaga malam Pukul apa game habis malam? Saya balik semalam. Pukul 4 ni. Pukul berapa Jack game habis malam? Game habis pukul 4 pagi MU. Game MU semalam? Pukul 5. Dalam kawan internet. Saya jarang tengok bola. Kecuali World Cup biasanya saya akan tengok.
Oh, korang politik bola dalam ni. Okey, apa-apa pun, fokus untuk kita malam ni masih fokus sell ke mana direction market. Saya rasa minggu ni mungkin fokus sell je. Cuma kalau ada retracement maknanya itu ada peluang lah untuk kita cari re-entry. So, kalau nak tengok re-entry dekat sini, ini kita boleh consider sebagai momentum. Kalau tengok pada market yang lepas kan, pada market yang lepas, sebab market buat momentum, retracement sikit, buat momentum, retracement sikit, kemudian dia momentum. So apa yang berlaku dekat market sekarang pun buat situasi yang sama kan, market buat momentum sell. So adakah akan terjadinya sedikit retracement kemudian buat penerujunan? So, kita masih menantikan perkara tersebut kan. Cuma untuk sekarang, selagi setup retracement ataupun retracement tak berlaku, so fokus masih dalam sell lah. Macam ini pun satu momentum juga kan. So kita harap kalau jadi momentum, so market dah buat penurunan daripada hari tu sampai sekarang lebih kurang 1160 pip. Lebih kurang 1165 pip. So biasanya dia akan touch terus ke support lah. So, support ni pun valid dengan kita punya kalau open candle, di sini ada area engulfing. So dekat sini adalah keputusan market dekat sini. Sama ada nak buat retracement kat sini ataupun dia nak breakout. So kalau breakout, cantik lah. Kalau breakout bermakna ini akan menjadi zone re-entry. Okay, market touch area sini balik, ini akan jadi zone re-entry. Tapi kalau tak breakout, bermakna potensi market buat retracement. Sebab ada satu benda yang saya tengok dekat sini. Dekat sini ada sedikit ada kelompongan kat sini. So kelompongan kat sini biasanya lah dekat indeks dia akan fill up balik ataupun masuk balik area yang gap ni. Tapi tak tahulah. Mungkin akan datang market naik dia akan tutup juga kan. Sebab tak semestinya akan berlaku pada masa sekarang. Mungkin bila market dah buat kenaikan, dah turun mungkin kat bawah pun ada gap ada gap lagi kat bawah dekat time berapa daily. Oh ya, kat bawah pun ada gap lagi, bermakna dia nak tutup gap bawah dulu lah. Daily mana dah betul. Kalau kat bawahnya ada gap memang nak tutup gap lah. Dia market index ni memang kalau perhatikan betul-betul daripada yang lepas-lepas memang gap tu akan ditutup balik. Cuma ni tak berapa jelas lah, sikit je kat sini. Okay, tapi potensi juga bila market dah jatuh jauh, potensi juga akan tutup gap. Okay, dan kemudian untuk pengetahuan korang kan, dekat monthly kan, market sebenarnya dah sampai ataupun dah buat satu rejection dekat zone breakout ataupun market di atas dekat area breakout. Area breakout yang dimasukkan adalah area breakout selepas COVID kat sini. Betul-betul dia touch dekat area sini. Betul-betul dia memang sangat-sangat sharp lah dia touch dekat area situ. Okay, ini adalah area market breakout dekat area sini, berdekatan sini. Kalau tengok time frame daily kot, betul-betul sharp lah dekat area sini. Dia touch area breakout. Ini adalah kejatuhan waktu COVID kan, jatuh lebih kurang berapa pip? 11 ke 12, 11,000 pip. Dan kemudian market naik lebih kurang 18,000 pip. Sekarang dia tengah retrace sebanyak 7,000 pip. Okay. So 7,000 pip ni sebenarnya kalau ikutkan history yang lepas-lepas kan, 7,000 pip adalah retracement yang terbesar. Dia bukannya ada isu macam COVID. Sebelum ni pun market buat retracement daripada kenaikan interest rate sebanyak 5,000 pip. 5,000 pip ada kat sini kot, 5,000 pip lebih kurang.
kenaikan interest rate waktu zaman Trump sebelum COVID berlaku. Kemudian ini adalah kenaikan ataupun ini adalah retracement berkenaan kenaikan interest rate dan campurlah macam-macam isu lagi, isu perang dan lain-lain. So dekat sini market dah touch semula area breakout, zone breakout kat sini. So kita boleh consider support ni agak strong lah. Kalau market jatuh ni terus touch semula dekat area ni, bermakna ini kita boleh cari peluang untuk buy balik. Kalau dia touch. Alias, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau market touch lah. Tapi kalau ini adalah permulaan, ini adalah permulaan break trend line yang berlaku. Kalau kita tengok kat sini, macam break trend line dah berlaku. Okay, tapi tak berapa strong, tak berapa breakout tu tak berapa cantik. Tapi kalau ikutkan daripada trend line ni, kan, so break trend line ni dah berlaku. So sama ada market boleh buat satu retracement ke bawah dan ini adalah satu trend line. Contohnya ini ada satu trend line. Adakah market akan touch dekat area sini, kemudian baru dibuat kenaikan. Pun consider juga boleh jadi, kan? Kalau buat kenaikan yang macam ni, bermakna trend ni confirm lah breakout. Okay. So view untuk market view ni, kalau ikutkan nak serahkan kepada yang lebih pakar, serahkan pada Cikgu Afiq lah. Dia boleh counter trend, dia boleh counter wave, berapa wave sekarang, kan? Wave yang dah jalan, so dekat mana market potensi. Biasanya kalau saya kalau cari trend line, kebiasaannya adalah tarik trend line area tempat breakout. Contohnya macam ni, ambil daripada bucu ataupun resisten, satu resisten, kedua resisten. So dekat sini, apa yang kita nampak adalah break trend line berlaku. So market potensi kadang-kadang touch dekat area ataupun dia touch di rejection sampai dekat support pun potensi boleh berlaku. Okay. So dekat sini apa yang kita nak letakkan apa yang kita nak fikir untuk long term. Untuk long term adalah apabila market touch balik area support yang jelas. Kalau tengok kat sini, kita nampak SNR. Kat sini ada satu resistance yang kita tengok market buat breakout resistance kat situ. So, kalau open dekat weekly, kita akan nampak jelas itu adalah zone resistance become support yang agak clear kat situ. Dari sini. So harapan saya pun dekat sini lah. Kat sini kita akan buat analisa untuk long term buy. So, kalau tengok dari segi trend line kat sini, trend line yang ada kat sini, market dah breakout. So bila market breakout, secara tak langsung dia akan touch semula area breakout tu lah. Kalau area breakout kat sini, contohnya area breakout kat sini kat weekly, tarik. Potensi lah market buat penurunan ke area sini ataupun dia lajak sikit kat sini pun boleh jadi dan buat kenaikan. So kita tak tahu apa yang terjadi. Potensi jadi wave yang macam ni pun potensi. So kalau nak counter wave lebih detail, Cikgu Afiq adalah orang dia lah. Okey, Azhar Johan. Saya orang baru ni pakai apa? Ni bukan pair, ini adalah index. So index ni apa? Index ni adalah apa? Ini adalah indeks Dow Jones. So indeks Dow Jones ni adalah kumpulan saham-saham dalam US stock market dan saham-saham terpilih diletakkan dalam indeks. So dekat dalam indeks ni untuk yang baru join, dalam indeks untuk sesi US ada 3 indeks. Ini adalah Dow Jones. Dow 30 ni ada Dow Jones. 30 ni mewakili 30 company. Kemudian US apa ni? US Tech. Teach ke Tech? Ni Nasdaq ni US Teach ke US Tech? Tech. Oh, teknologi. Okey. Kemudian ada Nasdaq. Ini pun terletak dalam indeks US Tech. Tech ni mungkin teknologi. So ada 100 company berkenaan dengan teknologi sahaja. Kemudian ada S&P 500. So ini pun terletak dalam indeks US. Yang paling volatility ataupun yang
paling laju ataupun yang paling besar perjalanan peak dia adalah dekat indeks Dow Jones. Kalau kita tengok retracement yang berlaku hampir lebih kurang 7,000 peak. So dekat US Tech ni, so retracement yang berlaku lebih kurang 5,000 peak. Kalau tengok yang kedua US Tech ataupun Nasdaq. Nasdaq ni perjalanan dia perjalanan dia tak terlalu, peak dia tak terlalu besar. Okey, kemudian S&P 500. Kalau tengok dekat sini dia punya retracement dia daripada awal mana ni? Okey, retracement yang berlaku dekat weekly candle berapa ni? US weekly. Okey, kejatuhan dia sampai sekarang lebih kurang 1,000 pip lebih je. Okey. So ada pair yang bukan pair, ada. So indeks ni adalah instrumen yang apa, dia punya, kalau tengok belakangnya ada nombor-nombor ni, bermakna dalam indeks tersebut mewakili company 30 company. Okey, kalau tengok pada apa US Tech ataupun Nasdaq kan. Nasdaq ni kalau tengok pada history yang lepas-lepas, ini sebenarnya adalah kejatuhan terbesar ataupun retracement yang paling besar yang pernah indeks Nasdaq buat. Okey, retracement ni lebih kurang kalau open. Okey. Retracement ni lebih kurang 5,800 pip. Padahal waktu COVID itu retracement hanya berlaku lebih kurang 2,000 pip kot. 3,000 pip lebih kurang. 3,000 pip. So sekarang retracement daripada kenaikan interest rate dan retracement daripada isu semasa yang terjadi. So apa yang berlaku dekat indeks Nasdaq kan? Indeks Nasdaq buat kejatuhan sebanyak 5,000 pip. Dan ini adalah kejatuhan terbesar ataupun retracement terbanyak dan terbesar yang pernah indeks Nasdaq buat. Okey. Sama juga betul-betul di area engulfing. Ini adalah engulfing. So engulfing punya setup untuk buy adalah di area sini lah. Betul-betul maksudnya market ni di respect dengan engulfing punya setup. Yes, agak lumayan. Betul Azhar. Azhar daripada mana Azhar? Dia keluar ayat lumayan. Daripada Indonesia ke mana? Azhar daripada mana? Siapa lagi yang baru dalam ni? Semalam pun ada ramai yang baru dalam ni. Dari KL. Ingatkan daripada Indonesia. Sebab ada juga kita punya rakan-rakan trader daripada Indonesia yang join. Oh, Rizal pun baru lagi. Rizal daripada mana Rizal? Rizal daripada mana tu? Daripada Singapura. Rizal kalau nak baju t-shirt trade field kan, Rizal boleh PM Abah daripada PM Abah dekat JB, tapi kena masuk JB lah. Minta baju trade field. Ni semua daripada Dubai. Okay, untuk siapa yang nak dapatkan baju kan, tim dia akan buat road tour. So road tour ni akan korang kena isi form nanti. Tak apa, nanti Aizat akan terangkan tentang perkara tu. Okey, kita akan adakan road tour satu Malaysia lah. Kita akan adakan road tour. So kita akan jumpa semua trader-trader kan, dan kita akan bagi merchandise, baju dan sebagainya lah. Penang insya-Allah itu adalah lokasi yang kita orang akan pergi. Kira lokasi pertama tim JST akan pergi, ataupun lokasi pertama yang yang track field akan sampai lah. Perak bila? Perak selepas tu lah, mungkin turun daripada Penang turun ke Perak ke, menghala ke arah tu. Tapi kita akan bincangkan, kita akan meeting apa semua kat mana kita akan pergi. Tapi bergantung pada korang isi form nantilah. Nanti Aizat akan terangkan nak isi form macam mana, apa yang diperlukan. Okey. Safuan hijau. Okay. Untuk area Selangor, biasanya Selangor KL kita akan buat mungkin selepas habis road tour semua. Okay. Dia punya yang paling final biasa dekat KL lah, paling meriah lah.
Sekarang ada 88. 88 je. Aku tengok ramai yang baru kat sini. Di Ipoh tarikh ni dah ada ke? Belum, korang kena isi, kena isi. Nanti akan ada form untuk korang isi. Okey, oleh kerana sekejap ya. Okey. Buat masa ni kita punya live ni buat masa ni dah agak kekurangan sedikit. Okey, market dah nak masih lagi fokus pada sell, tengok keadaan. Okay, jangkaan tengok daripada segi monthly punya setup pun saya tengok masih potensi lagi buat penurunan. So kita hadap je lah kan. Dia bukanlah junam terus. Kalau saya marking ataupun saya tengok pada trend line kan, market dah cuba buat perubahan arah. Maksudnya kalau tengok kat sini market dah cuba buat perubahan arah. So, sekarang ni kan apa yang potensi berlaku daripada segi fundamental issue, kemudian interest rate apa semua kan, potensi market pergi ataupun test semula support. Okey. Potensi kalau market buat kejatuhan, potensi market test semula support ataupun dia touch balik zone market breakout. Sama ada di sini ke, so potensi. Okay. Untuk melakukan satu junam yang terus junam dengan momentum macam ni sebenarnya agak susah jugalah. Kan? Sekarang market dah bergerak lebih kurang 1000 pip. So, benda yang potensi untuk market capai adalah sekurang-kurangnya di support. Di area sini, area support ataupun area resistance become support dekat time frame weekly ni. Okay, kalau weekly ni lebih jelas lah, lagi besar time frame, lagi nampak potensi market untuk capai. So dekat sini ada area support. So area support ni lah zone ataupun tempat yang potensi untuk market capai. Okey, kita dah ada 90 orang. Okay, nanti korang kena isi form. Isi form untuk kita punya road tour. Isi form tu penting sebab kita nak tengok berapa ramai, sebab kita nak pergi nak sediakan baju, nak sediakan merchandise. So korang kena isi form tu. Okay, untuk yang ada dalam ni kan, tengok naik 91, 92 orang. Okay, untuk yang ada dalam ni kan mungkin ada ramai ataupun ada trader-trader lain yang tak perasan kita punya ataupun live ataupun saya rasa ramai juga trader-trader baru yang masuk dalam kita punya channel, kita punya group tu, mungkin diorang tak perasan. Sebab ada beberapa orang yang baru join, ada yang PM saya baru tahu ada sesi live trade. Bermakna apa? Bermakna dalam ramai-ramai yang join live trade ni kan, kadang-kadang ada orang yang join kita dalam grup Tradefield ni, community ni, dalam grup ni ada 1800 orang, ada yang tak tahu kan, setiap malam ada sesi live trade. Ada yang PM saya macam mana nak belajar, so saya kata ada live trade. Dia kata live trade macam mana? So live trade setiap malam, dia tak tahu, maksudnya iklan tu tak sampai. Okey, siapa yang kat sini memang baru ataupun baru 2-3 hari? Macam ni Khairul, saya baru join. Malam tadi baru register. Khairul pun baru join. So apa kata mungkin ada orang yang tak perasan dalam grup. Apa kata korang Hanifia pun baru join. Azhar pun baru. So Azhar, Hanif dah ada dalam grup ke belum? Grup Tradefield. Tradefield Traders Community ni. Dah ada ke belum dalam grup ni? Dah ada ke belum dalam grup ni? Oh, Azhar juga tak ada. So masuk tahu
sesi left trade daripada mana? Hafiz Yusof pun tak ada. So dalam grup community ni, sekejap. Saya try bagi link link grup ni. Copy. Sekejap Boleh tak saya bagi dalam dalam Zoom ni? Sekejap Oh, ramai juga yang baru masuk. Sekejap. Okey. Sekejap Oh, tak ada Khairul dah ada. Siapa yang tak ada lagi dalam grup? Sekejap, saya nak bagi satu komen kat situ. Bagi link grup. Recording in progress. Oh, betul-betul juga. Mungkin korang dalam grup IB. Okey, itu adalah grup support. Profit apa ni? Okey, kat situ saya ada bagi link. Siapa yang boleh klik link, bolehlah klik link. Okey, ini adalah grup. Maksudnya untuk semua trader yang ada dalam trade field, biasanya join grup ni. So dalam grup ni boleh sembang-sembang lah. Okey, dalam grup ni kalau korang malas nak membaca ataupun ni, memang mesej kalau sehari tak buka boleh jadi beribu-ribu mesej. Okey, so kalau rasa macam tak perlu, tak apalah. So dekat dalam ni pun banyak info-info yang kita orang bagi untuk isi form, untuk macam-macam. Jadi boleh join grup ni. Okey, untuk yang ada dalam grup, Aizat akan beritahu untuk isi form, macam mana nak isi form apa semua. So apa kata korang dalam grup tu, cuba korang hello-hello sikit. Hello-hello sikit orang yang dalam grup tu, bagi apa? Sekejap, bagi link sekejap bagi link ni. Bagi link copy link live trade ni. Sharing sikit link live trade tu ataupun ajak sikit. Baru 100 orang. Ada yang masuk lambat lagi. Okey. Dalam tu kena ramai. Betul guys apa yang Gus cakap tu. Tapi tak boleh terlalu ramai juga kan. Kadang kalau ada yang counter trend, ada yang follow trend, so dekat situ pun ada masalah juga. Tapi dia senangkan, dia market dekat dalam indeks ni, mudah dia adalah apabila kita dapat satu direction. Macam hari tu waktu market sampai dekat resistance ni, waktu ni lah macam-macam direction keluar. Ada yang nak buy lagi, ada yang nak sell lagi, ada yang tak tahu nak buat apa. So ada yang loss kan. Yes, saya punya predict malam ni masih lagi sell. Fokus sell lagi. Boleh tambah entry lagi. Boleh tambah entry lagi. Masih sell lagi. Sekurang-kurangnya kalau tengok dekat sini, kalau saya open ni, sekurang-kurangnya market potensi sampai ke area support.
Okay. So masih fokus sell. Ada yang saya sell, saya letak stop loss dekat atas ni. Ni stop loss siap-siap lah. Okay. Direction, maksudnya direction market tu clear, masih boleh letak, masih boleh target untuk market terus terjun ke arah support. Kalau dekat H4, dekat H4 saya tak nampak lagi setup. Dia sebenarnya tempat yang paling sesuai untuk kita sell adalah di area market breakout. Maksudnya kalau market breakout support tu, situlah tempat kita sell. Kalau dekat time frame H4, apa yang kita tengok dekat sini, ini ada tempat market breakout kan. So ini ada tempat market breakout. Dekat area sini, kita ambil daripada body sampai ke area shadow pun okey. So dia dah test kat sini. So dekat sini pun ada tempat market breakout. Ini adalah area support ataupun area resistance become support kat sini. So ini pun dia dah breakout. Jadi ke manakah market akan pergi? Saya dekat sini potensi untuk ke bawah lagi masih ada. Tapi adakah dia juga potensi untuk naik ke atas? Sekarang malam ni adakah ada potensi untuk naik ke atas? Okey. Kita nak bagi tahu potensi untuk dia naik, ini adalah SL. Dekat sini, zon ni adalah zon penentu kalau dia nak naik dulu ke atas. Dia kata dia nak buat kenaikan ke atas, baru dia nak turun balik ke bawah, ataupun dia nak buat kenaikan ke atas sampai ke tempat yang sesuai untuk re-entry. Kalau tengok kat sini, mungkin dekat area, okay, kita open line chart, mungkin dekat area sini ke, mungkin dekat area sini ke, tempat market breakout kan. Kalau macam ni, ini jelas, lebih jelas sikit lah. Area support ataupun area apa? Area market breakout kat sini. Andai kata market nak pergi naik ke atas dan touch area sini, baru market buat kejatuhan kan. Apa yang diperlukan adalah market perlu breakout area resistance. Selagi market tak breakout area resistance, so kita consider market potensi turun lagi ke bawah. Okey, kita consider market potensi turun lagi ke bawah. Sebab apa? Sebab price ni sekarang memang tengah turun ke bawah. Price tu tengah turun. So bila dia tengah turun, kita fokus sell lagi lah. Sehinggalah resistance ni breakout. Okay, kalau saya tengok kat sini, saya letak betul-betul ada resistance. Itulah adalah zone SL yang sesuai. Okay, kalau kita masuk satu sen, itulah zone SL yang kita akan masuk entry. Apa-apa entry sahaja lah. Itu adalah zone yang paling sesuai untuk letakkan SL. Okay, market buat kenaikan dulu. Okay, kita tengok kat sini, ini ada trend line yang clear tak trend line ni? Okay, trend line tu agak clear. So, adakah dia akan buat kenaikan? Saya tambah satu entry sikit di sini. Ini ada trend line. So, saya tambah entry sikit. Kalau dia nak naik ke area sini, ini adalah zone yang agak jelas dekat H4. Dekat H4, ini adalah zone yang agak jelas kalau market breakout area resistance. So inilah zone yang agak jelas untuk market capai dekat sini. So kena mungkin kita nak sell sekarang, okay, tapi kena jaga kita punya margin supaya apabila market pergi dekat zone re-entry yang paling sesuai, akaun kita masih selamat lah. Tapi fokus untuk long term ataupun untuk H4, untuk daily, kalau kita tallykan dia dengan fundamental, so fokus tu masih fokus sell. Okay. Sekejap ya. Saya pun ada personal account yang perlu ditekan ni. Kejap. So dekat sini, siapa yang betul-betul masih terlalu baru untuk ataupun terlalu masih dah sangat-sangat baru dalam trading. Tu tengok masih ada ramai lagi yang tak dapat link untuk join sesi live trade. Sekejap. Saya sharing baru ada orang masuk. Sekejap ya. Siapa lagi yang boleh sharing sesi live trade ni? Copy. Mungkin ada ramai yang tak perasan je. Saya nak sharing dekat dalam grup.
Sebab dalam grup tu banyak mesej. So bila banyak sangat mesej, ada kadang yang tak perasan. Okey. Okey, Azhar Johari. Okey, ada apa-apa nak ditanyakan tak? Ada sebarang soalan tak nak ditanya? Untuk yang baru-baru join kan, mungkin perlukan pelajaran asas ataupun perlukan pemahaman secara teknikal untuk letakkan entry, untuk entry di tempat yang betul. Kita tengok macam ni, market dia naik kemudian dia masuk balik dekat dalam trend line. So ini boleh nak tambah entry je Pak Cik ada dalam ni tak Pak Cik? Pak Cik minta izin masuk lot yang besar sikit. 10 sen, 10 sen. Ini bukan lot dia ni. MTP. Sekejap Mana lot ni? Tengah-tengah ni. Okay lot ni. Kita letak stop loss atas tu. Okay, masuk entry tak stop loss atas tu. Come on. Market dia masuk balik dalam trend line. Kalau dia masuk balik, kita ambil peluang lah kan. Untuk yang mungkin masih baru dalam trade ataupun masih baru kenal indeks kan, nak tengok macam mana cara trade indeks ataupun macam mana cara kita nak layan market atau macam mana betul-betul kita nak rasa apa yang kita perlu buat kalau kita faham tentang indeks ni, nak entry kat mana apa semua. So benda ni perlukan pelajaran ataupun benda ni perlukan kelas untuk cerita dengan lebih detail. Untuk sesi live trade ni biasanya kita sembang-sembang kan. So kalau benda ni mungkin perlukan kefahaman yang lebih detail ataupun kita perlukan sesuatu yang lebih jelas, atau mungkin kefahaman kita, apa yang kita ada, apa yang kita faham tentang trading, benda tu perlu dibetulkan. So daripada situlah kita boleh nampak dekat mana kesilapan kita ataupun kat mana kefahaman kita yang kalau kita betulkan kefahaman tu, bermakna mudah untuk kita faham dan mudah untuk kita maksudnya lebih detail lah trade dekat dalam indeks. Okay, Azhar cakap tak apa, saya dah banyak belajar tapi saya MC, mungkin salah penggunaan time frame atau masih kurang kefahaman cara market running. Dekat indeks ni, apa yang mudahnya kalau kita tahu sedikit tentang fundamental, bermakna daripada sini kita akan nampak direction market secara long term. Itu kalau kita faham daripada sudut fundamental. Kemudian kalau kita tallykan dengan technical, so bila situasi itu terjadi kan, fundamental issue maksudnya potensi untuk market buat retracement ataupun turun, kemudian technical pun tunjukkan perkara yang sama. So dekat situ fokus kita dalam entry dekat indeks ni hanya fokus pada satu setup, iaitu setup sell sahaja sampai isu selesai ataupun sampai market secara teknikal pergi zone yang sesuai atau pergi zone-zone support yang sesuai. Saya tak berapa faham tentang SND. Okey, untuk SND supply and demand ni saya pun bukanlah bidang saya. Saya lebih pada SNR dengan trendline. So untuk orang yang cerita tentang SND lebih jelas, biasanya SND yang saya faham lah, dia ada kaitan sikit dengan fundamental. So kalau daripada sudut candlestick kan, apa yang saya tahu, saya belajar sikit lah. Apa istilah shadow ni kan, ini adalah mewakili SND. Contohnya macam ni, situasi macam ni. Kalau open line chart macam ni, ini adalah berkenaan dengan SNR. So SNR dia akan dapat trend line. Tapi SND, kalau siapa yang faham SND,
ataupun price SND dia lebih jelas. Kalau tengok kat sini, market dekat sini kan. Okey, ini adalah price 33,100. Okey. 33,100 maksudnya dekat SND market cuba pergi ke arah harga 33,100 tapi dia tak touch kan. Okey. Kalau dekat sini price dia 33,073. So dia tak ada nombor genap. So dekat SND kadang market cuba touch dekat area SND dan dekat area big round number lah biasanya ataupun nombor genap. Okey, tapi bukan bidang saya lah untuk cerita lebih detail tentang SND. Ada 113 orang. Okey, semua dah ada dalam grup tu Semua dah ada dalam grup So kalau ada dalam grup waktu Aizat nak announce nanti. Okey. Sekejap nak bagi satu ni lah. Satu gambar ke yang boleh alert sikit. Sebab malam ni ada announcement. Baru dapat masuk grup. Okey, terima kasih. Dah masuk dalam grup Nak letak gambar apa supaya orang boleh tengok. Sekejap. Kita ada gambar ni. Okey. Okey, Faiz bermasuk. Okey, market terjun terus guys. Okey. Boleh tiba di situ. Okey, nampak tak trend line ni? Okey, market dia try buat kenaikan kemudian tak lepas trend line. So dekat sini saya ada tekan lot sikitlah. Berapa? Sebaiknya tak tekan besar-besar kan. Lebih kurang $4. So pada situasi yang macam ni kan kadang-kadang makin nak lepas resisten tak lepas, focus sell je lah. Focus sell je lah. Okay. Ke sell sampai ke support. Support yang mana? Support yang paling hampir ni lah. Ni support paling hampir. Dekat H1 ni nampak sikit support ni. Paling hampir kat sini. Kalau nak TP dulu pun boleh TP dulu. Boleh je TP dulu. Nak cari lagi kemudian, boleh je. Janji kita faham direction ataupun kita faham. Janji kita faham lepas kita letakkan entry dekat mana risiko yang kita boleh letakkan. So dekat mana potensi ataupun kat mana risiko yang kita boleh letakkan ataupun kat mana tempat yang paling sesuai untuk kita take profit. Okey. Kalau kita nak hold position pun kita faham sebab apa kita hold position. Sebab nampak potensi market pergi ke mana. Okey. Sebab tu kita hold. Jadi untuk buat benda yang kita faham dalam market ni tak lain tidak dapat tidak lah kan. Korang kena belajar lebih detail macam mana supaya boleh letakkan entry yang lebih tepat ataupun letakkan entry yang lebih smart di tempat yang sesuai lah. Okay. Yes, masih trend sell, betul? Masih fokus pada sell lagi. Dia fokus pada sell ni macam mana? Selagi
satu keadaan bila kita nampak okey, trend tu adalah trend line sell. So dia sell mesti dia nak pergi satu tempat, ataupun kalau dia jatuh mesti nak pergi ke arah support. Selagi tak capai dekat area support, selagi itulah masih fokus pada sell. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak fokus sell sehinggalah kita nak fokus sell sehinggalah terjadinya setup buy. Maksudnya kita fokus pada sell, kemudian setup buy terjadi. So bila setup buy terjadi, daripada situlah kita boleh close kita punya entry. Selagi tak ada setup buy yang keluar, selagi itulah kita hold position sell. Itu salah satu. Kemudian untuk kita target dekat nak fokus sell sampai bila, okay, dekat situ kadang kita perlukan fundamental issue. Kalau kita tengok fundamental issue berpanjangan, isu semasa berkaitan dengan interest rate. So daripada situ pun kita boleh hold position. Mungkin kita tengah floating, kita ada buy tapi tengah floating. Tapi dalam masa yang sama kita masih boleh hold position. Ya, ni entry position tadi saya ambil dulu. Ambil dulu entry ni. Nanti ada peluang kita entry lagi. So market dengan dindong-dindong kat sini. Ini pun tak lepas, boleh masuk lagi. Kalau saya nak detailkan, okey, kat sini, okey, ini adalah resistance. So potensi touch area resistance ni, bagi dia touch resistance ni, kita masuk lagi sell balik. Bagi dia touch sikit, janganlah jatuh dulu. Okey, dia dah touch, open time frame kecil. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan setup ataupun rejection. Macam ni dia reject kan. Dia reject dekat area resistance, kemudian dia masuk balik kat dalam tu. So kat sini apa yang diperlukan adalah setup. Tengok di sini. Besarkan sikit. Okey, kat sini market buat rejection kat sini. Dia bukan buat breakout, dia buat rejection. So kita tunggu time frame M1 ataupun kalau nak masuk terus pun boleh. Stop loss kat mana? Stop loss kita letaklah dekat atas resistance yang paling tinggi kat sini. So resistance dia. Jadi untuk time frame kecil lah, untuk time frame M1 punya time frame. Letak, nampak tu? Boleh masuk sell lagi. Kalau macam ni, time frame dia punya stop loss dah boleh kecilkan lagi. Letak je dekat atas shadow ni pun boleh, letak atas sikit pun tak apa. Tambah entry. Ini adalah zone resistance. Zone resistance yang saya marking tadi. Potensi lah untuk jadi zone di entry. Kalau ikutkan sharp saya rasa kat sini kot. Ini adalah pattern apa? Pattern double top. Okey, dia tak touch. Yang boleh untuk kami yang tak boleh guna trade field, ada broker lain tak yang sesuai untuk Dow Jones? Okey, buat masa ni untuk Singapore. Buat masa ni rasanya kita masih usaha lagi kan untuk Singapore. Macam ni. Oi, market breakout kena langgar SN. Okey, kalau macam ni market breakout area, breakout trend line, kita tengoklah dia punya close M5 macam mana. Kerana dia close dia masuk balik dan trend line. So kalau dia close atas trend line, so ini stop loss yang saya dah ready lah untuk kat sini. Okey, untuk Singapore macam mana? Sekejap masih belum ada penyelesaian macam ni Jad? Tak ada jawapan Okey, dekat Singapore kita masih usaha lagi. Trade field masih berusaha untuk masuk untuk klien-klien Singapore lah. Okey, kita orang masih berusaha lagi untuk dapatkan Singapore punya site. Okey, untuk broker lain saya rasa tak ada sebab lepas isu broker apa itu kat Singapore? Broker apa itu? Ada satu isu broker Singapore, broker yang ada dekat Singapore, so ada isu, kemudian banyak broker-broker yang untuk register klien Singapore tu agak susah. Okay, dia tengok setup, dia dah breakout, kemudian tak lepas area resistance, tak lepas. So apa yang kita perlu tunggu adalah adakah market breakout area support ni. Breakout support ni boleh cuba. Ataupun boleh juga masuk entry sekarang dan letakkan stop loss di atas resistance. Stop loss atas resistance. Masuk entry sekarang. Stop loss dekat atas resistance.
Berapa SL tu? Berapa dolar SL tu? Oh, dekat $2 lebih. Tengok ni, kanan trend dia macam nak breakout tapi dia masuk balik. Situasi masih down trend. Tak apa, tapi kita layan je market ni. Dan nak pergi pukul 1 nanti barulah dia nak pergi. Kita biarlah dulu kan. Ini kalau kita nak short untuk sell lah. So, kalau dia breakout lagi resistance ni, bermakna resistance ni dia potensi lah naik atas lagi. Okay, kalau nak jaga margin, okay, kita boleh kecilkan kita punya lot. Kita punya lot boleh kecilkan. Supaya janganlah nanti market langgar terus resistance sampai ke zone nak re-entry, kita dah tak ada margin dah. Ini semua saya nak tunjuk potensi lah, potensi untuk kita dekat entry. Okay. Euro tengah strong, ada news USD. Okey, kalau euro tengah strong ataupun mata wang, bila satu mata wang strong, apa akan jadi dekat indeks? Indeks akan berlaku sebaliknya. Faham tak Azhar? Itu adalah apa yang saya faham lah. Macam mana yang trader lain ataupun tim DST yang lain terangkan tentang fundamental, bila berlakunya kenaikan interest rate ataupun mata wang tu jadi strong, bermakna potensi untuk indeks buat kejatuhan. So apa dia nak relatekan benda macam tu dengan lebih detail, mungkin Aizat boleh ceritakan dengan lebih detail lah. Saya dah buat cuma bahagian. Oh, dia terjun lagi. Alamak, saya lupa lah, ni bukan saya punya akaun. Kejap sorry. Ini akaun orang ni. Saya pula pergi tekan. Sekejap dah profit ke belum? Akaun ni Kopokcik, tapi saya pula yang menekan di sini. So situasi nampak ni macam nak breakout tapi tak breakout lagi. So, apakah yang market potensi buat? Kita tunggu je lah kan. Trend masih lagi berpihak pada sell setakat ni lah. Okay. Nak kata market breakout terus ke atas, dia perlu breakout area resistance ni. Kalau breakout area resistance ni, potensi lah dia naik ke atas. Selagi tak breakout, kita masih pegang sell lagi. So kita tak tahu apa-apa boleh terjadi. So, dekat sini apa yang penting adalah penjagaan margin. Margin tu kita kena jaga lebih kemas sikit lah. Okay, dia close macam tu pula. Ini close yang agak cantik juga ni. Untuk sell kan. Masih dalam trend line. Open time frame M1. Saya lupa. Saya punya account saya tak boleh login kat sini sebab password account tu tak ada. Sini Kopokcik. Apa dia? Aku masuk 10 sim dah. Kopokcik. Ada. Kita ada 200 lebih. Tapi itulah. Margin masih okey lah sebenarnya kalau ikutkan lot ni. Tapi itulah. Dia berada di support. Cerita dia market ni berada di support. Market ni dah masih berada di bawah. Di area-area sini kan. So nanti pukul 10 Aizat akan terangkan macam mana. Okey, lagi satu kan. Kita ada apa? Ada road tour. So dalam road tour ni kita akan boleh katakan pushing satu Malaysia lah sampai Sabah Sarawak. Kira broker trader akan pushing satu Malaysia sampai Sabah Sarawak. So untuk korang yang nak join road tour ni akan ada isi form dan sebagainya. So Aizat akan terangkan tentang perkara ni. So, korang kalau boleh sebaiknya ambil bahagian lah. Untuk siapa yang dah trade dengan broker trader Phil, ambil bahagian dekat situ ada
berapa perkara juga yang kelas pun akan diadakan juga. Untuk road tour ni mungkin kelas pun akan jalan sekali. So korang akan berpeluang lah jumpa Cikgu Afiq, jumpa Abah, jumpa Pok Cik kan, untuk belajar macam mana dia orang layan teknikal, macam mana dia orang boleh hold position, apa keyakinan dia orang dalam trading sampai boleh hold position lama kan, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu. Account floating pun steady je. Benda-benda tu korang faham lebih detail, jumpa dengan orang dia lah. Jumpa dengan Pok Cik, jumpa dengan Abah. Okey. Boleh sembang lebih rancak, boleh sembang lebih detail. Macam mana nak jaga emosi, nak jaga akaun. Okay. Jumpalah nanti pada sesi road tour akan datang. Setup pun tak nak. Maksudnya daripada sini, apa yang kita tengok, market cuba breakout trend line. Cuba tak lepas. Cuba tak lepas. So kalau tak lepas, potensi lah ada pergi balik dekat area support. So kita biar di sini. Ini saya nak BE kan increase closing tu. Mana increase closing? Okay, yang atas ni tengok WBE ke belum? SL kat atas. Okey, satu increase closing tu WBE. WBE dah. Tapi kecil sangatlah BE ni. Kalau dia terjun terus ke bawah. Okey. Kita ambil entry yang kedua. Closing ni. BE ni tak apa kan? Kurang-kurang tak profit besar, kita profit juga kan. Okey, dia dah pergi jauh sikit. Kita tarik SL, dah jadi BE. Entry position yang ketiga pula. Kita tunggu mana yang sesuai. Okay, ini dari entry. Okay, ini dah ini adalah double top. So ini dah ada zone entry. Tengok dah masuk dekat entry. So entry yang ketiga 10 sen ni pun saya nak try letak BE. Boleh tak? So siapa yang masih hold position sell? Tapi siapa yang masih pegang sell punya position? Oi, Salahuddin. Ustaz, kalau 10 GBP boleh masuk lot 10 tak? Boleh. Kalau boleh berapa lot? Satu je. Kalau 10 GBP boleh 5 kali layer. Muhammad Salahuddin boleh 5 kali layer. Kalau account tu 10 GBP, dia boleh 4 kali layer, 4 kali layer. 10 sen 4 kali. Pak Takir ada, Rizal. Okey. Tak lagi. Oi, Salahuddin, dia post $10. Ni ada entry dah ni. Oi. Kita tengok dekat M1, sinilah dia punya view dia kan. Alamak. Entry ni, entry saya tadi dah kena ni lah, dah kena break even dah tadi. Letak lagi satu entry sini. Go. Janganlah mainkan perasaan kan. Nak pergi je lah terus. Pada game masih wholesale je. Sebab dia salah satu kalau saya nak hold position sell ataupun nak pegang di sell, bila saya tengok setup buy tak ada lagi. Itu adalah dua-dua dah kena BE dah. So bila dah kena BE, adakah kita nak cari re-entry lagi? Ini pun dah jadi trend line ni. Siap lah. Dah jadi trend line, kita boleh try dekat trend line. Masuk gambar pandai lela. Siapa ada gambar pandai lela? Kita bubuh saya kat sini. So apa-apa sahaja boleh terjadi dekat market ni, sama ada dia nak retracement naik terus ke atas ataupun dia nak terus jatuh ke support. So dua-dua keadaan boleh terjadi dalam situasi sekarang. Tapi selagi tak ada situasi ataupun bullish ataupun dengan kata lain selagi belum ada satu candle bullish yang momentum macam tu kan, selagi itulah setup sell ataupun kita nak katakan buyer belum ada lagi dalam market dan seller masih lagi kira menguasai pasaran lah untuk situasi ini. Masih mendominasi
Kita tengok ni kan, tak lepas lagi trend line. Tak sempat nak masuk. Jadi dispose in. Stop loss, bubur atas tu. Dia lagi dispose in. Stop loss, bubur je kat atas ni. Stop loss perlu berada di atas resisten. Dia lagi sell. Stop loss letak atas ni. Tu stop loss paling dekat lah, dekat time frame M1. Kerana bila-bila masa je boleh langgar. Tengok okey. Dekat time frame M5 valid juga. Stop loss dekat atas tu. Sebab ini kau orang, so kita kena jaga. Kan? Okey, trend pun masih nampak penurunan daripada atas sampai ke bawah, dia turun lagi. Dollar index Junam cikgu, efek pada indeks US. Dollar index Junam. Dollar index Junam Sekejap kita tengok dekat sini dollar index US Bank. Dollar index Junam dah sikit je. So kalau dollar index ni Junam macam ni, so apa yang terjadi biasanya gold akan buat kenaikan lah. Tengok dekat gold. Nampak ni. Gold buat kenaikan. So saya rasa kenaikan ni adalah sementara. Retracement ni akan jadi sementara. Okey. Dia boleh jadi dekat indeks ni akan ada situasi mungkin akan terjadi juga retracement. Tapi selagi setup tak ada, kita fokus je dekat sell. Sebab support ni masih ada lagi. Kalau untuk nak re-entry buy pun mungkin dekat area saya cari Tak ada area. Kat sini saya nampak memang inilah tempat yang dia nak pergi. Dekat time frame M15 tu tempat yang dia nak pergi. Dekat M30 pun itulah tempat yang dia nak pergi. Dekat M5 pun sama juga. Itulah tempat yang okey. Kalau M5 adalah sikit area sini, nampak ni kat sini. Tempat yang market potensi untuk pergi. Siapa yang nak layer kau tadi? Siapa yang tanya $10 nak layer tu? Farid Mumazaini. Bukan. Siapa Siapa yang tanya 10 USD tadi? 10 JBP nak layer? Okey, Muhammad Salahuddin. Muhammad Salahuddin dah layer ke belum? Zaki Haji Rahman, waalaikumsalam. Cikgu, daun ni ada connection pair tak? Kita boleh pairkan dia, ada pair yang sesuai untuk ni. Dengan ni dengan USD pun boleh, dengan ni pun boleh. Tapi saya nak dia, kalau kita terindeks ni, dia lebih kepada pemahaman tentang stock market lah. Lagi satu tentang fundamental yang saya suka faham, bila kita kena ada mindset investor, kita kena tahu duit tu pergi kat mana. Sebab yang naikkan market ni, jerung-jerung ni, dia orang pegang duit yang banyak. So duit ni nak pergi ke mana? Salahuddin udah layer set mantap. Bagi besar-besar sikit lot bang. Kan? Supaya apa? Biar berat sikit kan. Lajulah sikit dia nak turun. Okey, kita dekat M5 tak nak lagi turun. Tak nak turun. Cikgu, chill by candle dummy. Bubuh candle dummy ini pun cantik close dia. Dummy dekat time kecil ke time besar? Kita buat dummy dekat time besar lah. Kat sini. Kita elok kat sini. Kita buat letak kat sini. Kita warnakan dia. Dah. Besar. Entry lot besar biar dia berat sikit. Kita punya entry tak ada efek apa-apa kat market Tak ada efek Entry 0.1 harap market bergerak. Memang taklah. Kan? Cuba entry 1 juta ke 2 juta lot barulah ni kita punya entry tu menyebabkan market bergerak. Okey. Kita pukul 10. Sekejap ni ada announce daripada Aizat untuk bagi tahu tentang road tour, mungkin bagi tahu tentang track fair. Traders fair. Alamak, langgar SL lah. Kita langgar SL dulu guys.
Ini kalau ada peluang TP. Okey, sekejap Dekat bahagian mana sekejap Sekejap. Okey, hadir untuk trader file. Jumpa kat sana nanti. Kat mana sekejap Participant. Attend. Mana kau punya ni? Isaac. Promote to panelist. Sekejap Promote to panelist. Okey, dah? Boleh sekejap? Okey, dah. Co-host. Make host. Co-host Okey. Dah. Okey. Okey dah. Okay guys. Salah. Okay guys. Okay guys, semua dengar Audio okey tak? Semua dengar tak? Okay, siapa yang dekat sini duduk di sekitar Lembah Kelang, okay, pada 10 hari bulan September, hari Sabtu, ada satu event dia Traders Fair. Sebenarnya siapa nak datang, yang jauh-jauh nak datang pun okey je. Okay, tapi siapa yang nak datang tu kena register. Sebab dia tak boleh walk in. Jadi korang kena register dulu, baru boleh masuk Traders Fair tu. Kalau tak register, nanti dia tak boleh masuk sebab dia Traders Fair tu by invitation. Jadi waktu Traders Fair tu kita ada buka booth, Tradefield ada buka booth, dan ada banyak lagi broker lain yang nak buka booth juga. So waktu Traders Fair tu nanti kita ada special promotion. Tapi nak dekat-dekat Traders Fair tu nanti baru kita beritahu lah apa special promotionnya tu. Okay, dan mungkin kita akan buka kepada yang datang dulu dan kemudian baru open kepada yang tak dapat datang lah. Cuma HQ cakap memang khas untuk yang datang lah. Tapi saya akan fight juga untuk bagi yang tak datang pun dapat juga special promotion tu. Apa special promotion tu tak boleh beritahu lagi lah sekarang sebab kena tunggu Traders Fair. So nanti korang kena register dekat Traders Fair Malaysia. Type je kat Google tu ada button register. Semua clear tak ni? Kau share screen lagi Aku nampak screen kau. Stop share. Clear Okay. So dekat sini saya nak minta tolong lah, ada berapa ratus orang ni. Minta tolong vote untuk Traders Fair ni. Ada dua link. Okay, link pertama untuk buat voting supaya broker Tradefield ni dia dapat award lah kan. Sebenarnya benda ni boleh je nak manipulate, tapi bos nak juga tengok orang
kita trade, orang kita vote. So dapat tak link tu? Link tu tekan, saya ada bagi kat ruangan chat. Tekan link tu, nanti login je pakai Google account. Lepas tu vote trade field, bagilah 5 ke rating dia kan. Lepas tu tulis. Boleh tulis ayat ni. Nanti copy paste je ayat ni. Dapat tak? Kalau boleh minta tolong lah yang ada kat dalam ni. Tak apa, saya dah copy paste lah tu. Tinggal copy paste je ayat tu. Terima kasih, terima kasih. So ada dua vote nak kena buat. Satu yang link pertama ni, kan. Lagi satu link yang ni, tapi settlekan yang first ni dulu. Lepas tu jangan lupa register trade fair. Okey. Nanti saya masukkan kat Telegram. Cun. Terima kasih bagi idea. Okay, sebab broker minta support sikit lah. Ni first event dia sepanjang dia beroperasi. Lepas tu dia nak minta support dari rakan-rakan trader di Malaysia. Dan kalau ramai yang support, saya boleh push sikit lah. Ni ramai yang tak dapat datang ni. Takkan dah tak boleh bagi apa special promotion dekat orang yang tak dapat datang kan. Diorang dah tolong vote. So nanti boleh lah saya jack sikit. Yang tak dapat datang still boleh dapat special promotion lah. Cuma siapa yang datang trade fair tu, insya-Allah ada special merchandise lah. Merchandise pun tak banyak sebab mungkin ada dalam 400 helai je, 400 pieces, tapi special lah. Ada macam-macam barang. Okay, so siapa yang boleh datang, kita meriahkan booth trade field. Okay, kita meriahkan booth trade field, kita tangkap gambar kan, kita out beramai-ramai kan, kita buat kecoh lah kat situ kan, biar broker lain semua tenggelam kan. Tak banyak broker yang ada, banyaklah juga tapi tak semua broker yang ada. Event ni free tapi kena register kan, sebab nanti saya dengan Abah pun ada kat sana. Semua tim ada kat sana. Dan korang boleh datang bergambar dengan promoter girl kita. Promoter girl tu saya dah pilih cun-cunnya kan. Promoter girl seksi guys. Nak buat wallpaper boleh lah nanti. Masuk memang free. Event dekat Intercontinental Hotel dekat KL. Oot. Budak-budak yang nak oot boleh lah, nak tengok-tengok gambar. Okay, terima kasih kepada yang vote. We trade. Ini untuk trader fair ke? Yes. Ini untuk trader fair ke? Kalau yang wife ikut tu tengok je lah kan. Wife lah yang nak gambar. Tangkap gambar wife. Okay, so hari ni session kita memang masih fokus sell. Kalau saya pun saya masih fokus sell lagi sebab antara sebab kenapa saya fokus sell. Sekejap ni saya punya view lah. Mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Orang boleh nampak tak? Ni akaun saya hold dari semalam ni. Nampak cat tak? Akaun saya semak sikit sebab saya banyak pakai indikator highway. Ulanglah cara masing-masing kan. Yang penting asal biru. Boleh nampak tak? Cat. Kuning ni MA
MA berapa ni? MA 200. MA 200. Tu setting dia. So saya masih pegang sell sebab kalau di time frame H4 uh, kalau ni pokok, yes, price macam buat retracement je sekarang ni, yes. Sebab kalau tengok di H4 dekat sini masih sideway. Boleh nampak tak sideway? So akaun korang sell tapi make sure ketahanan akaun tu ada. Di H4 masih sideway tapi momentum dia yang besar semalam dekat sini. Alamak. Sekejap. Mana nak buat ni? Jarang-jarang buat live trade kan. Ini momentum dia lah. Yang dia dah start turun. So daripada dia breakout sini sampai sini ada dekat 600 pip. Jadi big wave sudah isi minyak betul. Reject BRN. Kalau drop jauh agak tu betul. So kalau ikut ni dia 600 pip dia dah menurun dari semalam. So kita dah boleh anggap tu momentum And dalam keadaan sekarang kalau tengok H1 kenaikan dia pun dindong-dindong kat situ 200 pip. So semalam dia dah turun 600 pip. Tapi ni dia atas bawah 200 pip, atas bawah 200 pip. Masih belum, saya punya pendapat masih belum momentum lah. Dan sekarang ni nampak kalau pakai BB pun memang dekat H4 ni dia dah buka ke bawah. Dia dah buka ke bawah ni selalunya memang dia akan follow lah. Dia akan melekat je kat line low BB tu. Jadi korang bertahan lah, bertahan. Kalau perlu top up. Kan, kalau mana dah tertekan terlebih tu, better top up lah. Takut dia cocok-cocok atas tu, asyik habis je duit kan. Tu ni saya punya view on market lah. And dia dapat break sideway ni, dia memang akan pergi ke sini lah. Saya target kat sini lebih kurang 400 pip lagi ke bawah. 400 ke 500 pip lagi ke bawah. So boleh hold lagi. Mana yang buat sell. Okay, lepas tu sedikit update. Macam tadi Cik Iman cakap, kita akan buat road tour. So insyaAllah minggu ni hari Jumaat kami akan bertolak ke utara. So mungkin lokasi pertama di Kedah, mungkin di Alor-Setar, dan kami akan lebih lama di Penang, di Pulau Pinang. Lepas tu nak balik tu baru turun ke Perak lah. So dekat situ lebih kita akan lebih lama kat Penang lah, sebab orang Kedah pun kalau tak sempat nak turun kat Kedah boleh turun kat Penang kan. So and Penang pun ramai juga trader. Orang Perak pun kalau nak turun ke Penang pun okey, sebab yang dekat Taiping tu dia dekat Penang lah, kat kamera tu kan. So kalau ke Perak tak buat hotel. Kita bukan buat kelas kita just lebih kepada meet and greet kan. Kita nak sembang-sembang, ngeteng-ngeteng, ngopi-ngopi. So selama ni kita tak pernah jumpa berdepan kan. Jadi saya ada masalah bila tak kenal orang. Orang kenal saya tapi saya tak kenal orang, sebab nama kat Zoom lain, bila depan lain, kat Facebook lain. So time tu lah kita nak kenal-kenal kan, sebab kita hidup dalam dunia trading ni kena berkomuniti. Tak kisahlah korang ada follow broker lain ke apa ke, tapi kita nak hidupkan komuniti kan. Tanpa komuniti tu takkan ada wujudnya trader. So kita nak komuniti, so nak bagi merchandise kan.
Nak sharing-sharing pengalaman sikit kan, sebab setiap orang view tak sama kan. So insyaAllah apa yang boleh dikongsi kita kongsi. Mungkin jumpa depan-depan dia lebih masuk kepala otak ke apa kan. Kalau dalam online ni susah. Sebab dekat JB Abah dengan Cikgu Afiq je, Cikgu Imat tadi. Okay. Sebab dekat JB ni impromptu tak dirancang. Tiba-tiba dia orang dua ni nak balik kampung, dia orang terus langgar. So kami pun tak boleh nak buat apa-apa lah sebab memang tak dirancang. Tapi okey lah, dapatlah orang-orang JB jumpa. Tapi insyaAllah lepas ke utara, lepas tu kita fokus kepada trade fair, lepas tu mungkin akan ke JB semula and akan ke Sabah Sarawak lah. Dan sama ada Sabah Sarawak dulu atau ke Indonesia Dumai dulu. Memang akan pergi ke Indonesia. So untuk klien-klien yang di Indonesia, di Dumai, mungkin akan ke Medan juga ataupun akan ke Bali semula sebab memang ada dapat orang yang dekat Bali yang dah start kumpul klien, so dia nak suruh buat kelas kat sana. So Pantai Timur ada, tapi kita itulah nanti kita nak buat Google Form. Nanti kami akan bagi satu Google Form, korang letak lokasi. Tapi janganlah letak lokasi tu betul-betul lokasi yang sebelah rumah biarlah lokasi tu lokasi yang pekan ataupun bandar. Janganlah letak sebelah rumah. Takkan kita orang nak sewa sebelah rumah pula nak datang jumpa ngeteh kan. So lokasi tu biar yang relevan, biar yang orang boleh datang. Kalau letak sebelah rumah, iceh juga tu. Letak sebelah rumah, tepi masjid ke apa. Oh, Bali semalam ada gempa. Okey. Sebab dekat Bali ni masih ada gunung berapi yang aktif. Restoran Pok Su, come on lah. Bagi restoran yang bagus sikit. Sebelah rumah ada janda, maybe itu pot. Okey. Tapi guys, macam dekat Pantai Timur tu mungkin cakap Kuala Terengganu. Janganlah bagi kampung ke apa ke kan, mukim ke apa, susah lah kita orang nak pergi. Dah nak kena buat macam bersamamu pula nanti. So mungkin Kuala Terengganu, kita pilih Kuala Terengganu. Kat mana? Boleh. So macam dekat Pahang, kita ambil Kuantan lah. Tak adalah nak buat Kuantan tu bandar kan. So tak adalah nak macam nak Kerawuk ke kan. Ke apa, Sungai Pisang. Sabah turun Tawau kah? Okey. Sebab tu kita perlukan data. Korang kena isi Google Form. Mungkin dari KK boleh ke Tawau. Sebab yang pasti KK lah. Yang pasti KK tu memang wajib. Kalau Tawau memang ramai ada permintaan. Kalau satu orang jadi macam 6 orang nak pergi ke sana, lebih baik turun ke KK kan. Satu orang pergi ke KK. Jadi kita akan tengok keadaan. Kalau betul-betul ramai, mungkin baguslah kita ke Sabah, ke Tawau. Mai belah Padang Kota cikgu, kat Penang tak ada janda tapi ada Mak Saleh boy. Padang Kota tak syok. Orang semua dah lari pergi Padang Brown. Ya, kalau boleh kumpul crowd bagus. Memang kita pergi sebab kalau pergi satu orang, dua orang kurang berbaloi dengan masa dan flight tiket. Jadi lebih baik yang kurang tu datang kat tempat yang ramai, kita ramaikan. Dekat Penang insyaAllah lama, boleh je nak lepak Feringgi boleh, nak lepak Padang Kota boleh kan. Nanti bagi tahu tempat, kita akan roger bagi tahu tempat semua. Okay. So ada banyak hari dekat sana, so orang Kedah pun boleh datang, orang Perlis pun boleh datang. Sebab nak ke Perlis tu dah ke atas sangat, takut terlajak, kena bawa pasport kan. Takut terlajak kena bawa pasport. Sebab penghulu ke atas Perlis tu, penghulu dia ada dalam tim ni, Cikgu Afiq.
Dia memang expert. Perlis, orang Perlis kampung saya. Tu takut tu, bahaya tu. Magnet ke Perlis tu bahaya tu. Nak kena bawa buku. Nanti balik buku merah tu kena koyak satu muka surat. Oi, ada juga tukar cocok bagi atok. Cikgu Iman tengah pakai kopiah ni. Cabut kopiah tau. Cikgu Iman tengah cabut kopiah. Sekarang pakai buku merah lagi. Saya rasa masih pakai sebab yang betul-betul dapat pas memang orang yang duduk sepadan sana je yang dapat. Aduh, daging rimau menangis. What happened ni? Ayah stay Hajai. Saya pernah pergi dulu Hajai. Saya pernah pergi Hajai Floating Village. Memang pernah makan lah daging dia tu semua. Lalu kawasan Nanok. Tapi time tu pergi dengan family lah. Drive. Saya drive daripada KL. Lepas tu tidur Taiping. Lepas tu esok pagi sambung. Saya immigration Perlis. Alamak. Ada kabel. Okey, Perlis. Kita kasih on separuh. Kita tengok tim nak pergi ke tak. Mai cikgu saya. Man, semua duk pakat suruh pergi Perlis ni. Oi. Kat mana nak tukar duit Thai baht ni? PNTP. Guys, benda ni recording guys. Bahaya sikit. Perlis kalau ramai, sebenarnya kalau Perlis kalau ramai boleh consider nak pergi. Kalau betul-betul ramai kita okey nak pergi. Tak ada masalah pun. Boleh je nak pergi Perlis tu. Pergi Perlis sebab plan pun hari Jumaat kan, pergi Perlis. Tengok Gunung Ganang, kehijauan bumi. So kalau Perlis ramai dapat 20-30 orang cun lah. Dapat 23 orang pun cun lah. Dah best lah tu. Kan? Dah best lah kita nak lepak-lepak. Dekat Penang mungkin ramai. Kalau Perlis ramai, kalau dapat Perlis ramai, saya skip Alostar. Sebab orang Alostar boleh turun Penang. Mereka boleh mai Penang. Tak payah pergi Alostar lah. Kan? Kita pergi Perlis, kita makan daging. Alok start mai Perlis pun 30 minit lah. Boleh. Kasih atok. Siapa nak atok ni? Tak apa. Nanti kita isi Google Form. Nanti Pokcik akan bagi Google Form. Hampa pakatlah ramai-ramai. Isi. Yang daripada nasi daging bakar boleh. Yang daripada Perak ke Negeri Sembilan nak letak location Perlis pun datanglah. Janji korang datang kan. Tapi jangan lupa buat buku lah. Buku merah. Kan. Kelas di Perlis. Kan. Ada reason. Dekat Perlis ada kedai air buah. Air buah gelas besar. Kat Terengganu banyak. Oi, banyak. Ketum Masuk Danok lah air buah besar-besar. Air buah gelas gelas. Bukan buah besar, gelas. Air buah besar-besar. Rizwan Osman. Bukan buah besar, kita tanya gelas. Gelas besar lah. Sebut kena jelas. Joe Danok. Tu dia Joe Danok. Memang betul-betul orang Danok. Muhammad Salahuddin. Penang ada kedai buah dada. Astagfirullahalazim.
Subhanallah, 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 subhanallah. Guys, janganlah menguji iman. Jangan menguji keimanan cikgu Iman. Jangan menguji. Selalu typo cikgu, syok terus. Tahu tak? Setan ni pun ada banyak level. Orang yang lagi kuat iman tu lagi besar dia hantar general setan tu. Dan yang memang hantu tu dia hantar yang prebet-prebet je. Dugaan dia lagi kuat. Geng utara semua anak hantu. Sur. Okay guys, so saya nak nyanyi pun tak pandai. Kan? Tapi view saya dah bagi yang memang target akan sell lagi lah. Saya punya target market ni pukul 2 je tu. H4 ni dia main sideway pukul 2 dia tu. InsyaAllah. Trader Fair berapa hari event cikgu? 1 hari sahaja. Trader Fair tu 1 hari sahaja 9 hingga 6. Tapi memang banyak broker ada kat situ. So korang boleh lah nak collect semua merchandise free. Datang register free, collect semua baju broker kat situ. Lepas tu apa yang dia nak bagi, mungkin ada broker yang nak bagi free NDB ke. Free NDB apa-apa ke, korang sebat lah. Korang nak trade kat sana, korang sebat lah. Tapi tak tahulah Dow Jones dia setting sama ke tak kan. Nak sebat sebab benda lain lah yang sedap kat situ. Datang kat situ. Saya 9 sampai 6 je. Malam tu boleh je siapa nak ngeteh. Siapa nak ngeteh malam tu boleh. Sebab lepas dinner, gala dinner mungkin saya akan lepak lah ngeteh dengan abah pun. Sekali lagi cikgu macam mana ST? Okay, type Trader Fair Malaysia ya. Lepas tu nanti dekat bawah tu dia ada tulis register. So isi detail, first name, last name, email, umur. Lepas tu nanti dia akan hantar registration tu. Okay, selalu Trader Fair apa je yang ada lama tu? Okay, tak apalah saya share sekejap. Sekejap guys. Okay guys. So nampak tak website Trader Fair? Nampak tak website Trader Fair? Okay, nampak. Okay, soalan Giordano. Selain merchandise, apa peluang ada untuk Trader Fair? Lepas tu, siapa ni? Kilo Kit. Selalu Trader Fair apa je yang ada? Okay, ni website dia. Korang boleh tengok. traderfair.com Malaysia. Okay. Kat sini je dah ada button register now. Nampak tak button register now ni? Korang klik kat situ untuk register. So detail yang sangat basic nama, nombor phone, email. And nanti dia punya pass tu dia akan bagi dekat email lah. Okay. So Trader Fair ni dia banyak buat dekat negara-negara Asia juga. Dia pernah buat kat Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura. Ni sebenarnya acara tahunan Sebelum ni dia buat kat Vietnam tak salah. Vietnam ke Thailand lah yang sebelum ni. Sebelum datang Malaysia. So yang kali ni dia buat di Malaysia tapi di Intercontinental Hotel KL dekat area Ampang Park tu, kat Tabung Haji tu. Dekat LRT Ampang Park. So dekat sini ada workshop dan seminar. So siapa yang nak ilmu lebih, macam tadi siapa tadi Giordano, selain merchandise apa peluang ada untuk trader. So siapa yang nak ilmu lebih, okay, boleh datang, ada workshop, ada seminar, korang datang join je.
Mungkin boleh menang lucky draw ke, iPad ke apa yang diorang nak bagi. Ni speaker dia, speaker untuk hari dekat Trader Fair tu. Okay, ada Nazri Nas, okay, ada Jero Azrul, ada Spark Liang, okay, yang fintech lah ni, crypto. Ni ada Anson Tan, ada Omar Ali. So siapa nak belajar BBMA, Omar Ali datang speak kat situ. So mungkin dia akan share. Okay, lepas tu YC Chin, Kathleen To, ni Faiz Ismail, Abang Opa, ni Simi Go, founder of Value Innovation. Kita ada Ahmad Faizuddin juga. Ni ada Tobias Bauer, blockchain. Lepas tu ada banyak lah. Ini semua yang akan bagi speech lah. Akan bagi speech, seminar, workshop. Okay, so korang boleh pilih je nak masuk yang mana. Korang nak melepet kat situ daripada 9 sampai 6. Dia dah ada jadual dia kat sini. Boleh tengok jadual dia. So inilah tajuk-tajuk dia. Okay, the power of time frame. Ni, pukul 10. Nazri Nas, siapa nak join. Okay, the golden rule of trading. Tapi saya yakinlah ini fully English dia punya ni. Muka macam token Liverpool. Okay, so trading psychology. Ni pun boleh juga. So ada banyak workshop yang korang boleh join setiap jam maknanya daripada pukul 10 tu sampai dah pukul 5. Yes, betul. Tak ada fee, register free je. Tak ada fee, register free. Tapi kena register. Kalau tak register, saya rasa tak boleh masuk. Omar Ali pukul 4. Pukul 4 Omar Ali. Workshop dia. 4.40. 4.40 sampai 5.20. Jadi korang boleh jalan-jalan dulu lepas live tu. Lepas tu boleh datanglah dengar BBMA ni. Ni semua knowledge tambahan So kalau nak tambah knowledge, boleh. Mesti free semua millionaire. Sebenarnya broker dah bayar speaker-speaker ni. Sebab bila broker nak buka booth, dia kena bayar. So daripada duit booth tu lah dia orang bayar speaker-speaker ni. So event ni free. Dan korang boleh jumpa ramai orang-orang hebat kat sini yang akan share knowledge. Okay. So waktu terbaik lah untuk siapa yang datang boleh sedut lah knowledge. Takut banyak sangat lah. Lepas tu ni sponsor-sponsor yang ada lah. So inilah broker-broker yang terlibat. Ada Star Trader, RM Investment Bank, Mohican Market, Lirunet, Owanda, ATFX, FP Market, ICM, Des France, ZFX, Vantage, PU, WeTrade, Infinop, VT Market, Alchemy, SSM Direct. Last kali trade fee. Sebab kita lambat bayar booth. Jadi tak dapat yang sponsor yang besar. Tapi itulah yang tadi suruh korang vote-vote tu tadi. Ni semua ni lah. Ni semua yang ada buka booth. So yes, FTMO pun ada. So mana tahu boleh dapat baju FTMO. Rare kan. Sebab dia tak pernah bagi baju. Saya pun nak baju FTMO. Rare tu kan. So datang support. Lepas tu kita meriahkan Tradefield punya booth. Okay, so ni broker-broker yang join. Saya pun tak tahu apa yang diorang nak bagi kan. Tradefield ada promotion dia. Okay. So nanti korang ni venue dia. Ada dapat baju tapi datanglah dulu. Sebab baju pun kita tak beli banyak sebab dalam 400 helai je. Sebab kita tak jangka pun orang ramai sangat. Ini pun jenuh nak suruh korang vote ni. Sebab rasanya tak ramai. Sebab dia jatuh hari Sabtu. Lepas tu waktu tu dah cuti sekolah. 10 hari bulan 9. Tarikh 10 hari bulan 9 cuti sekolah. So mungkin ramai yang busy. Kan? Budak-budak cuti sekolah. So kita pun tak print banyak lah. Nanti ada majalah Forex pun ada. Ramai. Okay. So ini korang register kat sini. Pastikan register tak register tak boleh masuk. So korang register kat sini. Lepas tu nanti saya bagi link untuk vote.
Ni register. Okay guys, korang tengok market apa jadi guys. Korang tengok market apa jadi guys. Ya, market dah jatuh guys. Sekarang pukul apa? 10.40. Oh, maknanya saya punya jangkaan untuk dia jatuh pukul 2 tu tersasar. Nampak gaya kalau macam ni pukul 11 dia ke bawah tu ni. Pukul 11 dia break support tu boleh ke bawah terus. Profit saya pun dah $83. 83 pound. Ni saya deposit $20 je. £20. 19 pound je. So sekarang account ni dah running 400%. Okay, entry daripada atas malam, hold. Account saya dah running 400%. Dan saya akan cuba hold lagi untuk hari ni. Dan target mungkin lagi 400 pip. Dapat 32,600. Ya, itu profit yang running. Itu indikator. Saya malas nak scroll, kalau entry banyak saya dah tahulah saya tengah profit ke tengah loss. Itu profit. Kadang-kadang tengok laptop dekat-dekat takut tembus kan. Jadi kita tengok jauh-jauh lah. Tengok hijau je tu nampak figure lah, dah tahu lah kau tengah profit. Kalau tengok merah tu, malas lah tengok. Mana bah? Mana bah? Sabar ke bah? Sabar bah? US30 ada dalam otak rasanya. Okay. US30 ke, Dow Jones ke, WS30 ke, kebanyakan broker ada. Tapi setting nak entry tu tak sama. Kebanyakan broker ada, tapi setting untuk nak entry tu tak sama. Boleh try 0.01 dia boleh tekan tak? Kadang-kadang dia kena tekan 0.10. Macam dekat sekarang ni, kalau semua maklum, Abah tengah jalan dekat akaun PFT kan, dia tengah masuk kontes PFT. So dekat APX tak boleh boleh trade US30, tapi 0.01 dia margin $30 guys. Jadi sangat besar. Kita sini 25 sen, 26 sen. Kat sana $30 guys. Sekali terceduk habis. Okay, mana nak dapat Indie tu? Indie ni mahal ni saya dapat ni. Silap lah bagi share screen. Saya tutup dulu lah screen ni. Ramai pula nak Indie nanti. Indie tak penting guys. Indie ni tak penting. Indie ni guide je. Yang penting direction kita betul. Ada Indie ni pun account tak boleh jadi juta. Oh, ada yang suggest. Kena deposit 1K. InsyaAllah lah saya boleh share lah Indie ni kalau kita road tour, kita transfer manual. Nanti kan nak pakai, nak setting, nak explain dia susah lah. Kan? And Indie ni sangat berat. Jadi kalau laptop yang besar tu takut dia hang, takut chat hang. Aziz ada. Saya rasa ada yang dah dapat dah Indie ni lu, Abah ada share. Abah ada share lu Indie ni. Tapi kena laptop yang ni. Laptop yang kuat sikit. Kalau yang lama sikit nanti dia chat tu selalu hang. Sebab Indie ni berat. Indie ni sangat berat. Saya dapat dari suatu
Jadi ke abang nak live trade setahun kalau MU menang EPL? Jadi tu bukan, jadi korang tahu ke tak, MU menang EPL tu dah satu hal. Korang tahu ke tak, EPL tu habis bulan berapa? Baru start 3 game. Ada 35 game lagi. Okey, Zaki. Ah, boleh hantar ikut Telegram. Yes. Cuma nak support laptop tu. Terlalu mustahil dan juga tak mustahil. Tapi nak cerita nak sambung setahun tu, EPL season habis mungkin bulan 5. Sebab bulan 12 ada World Cup guys. Tangguh lagi EPL. So EPL mungkin habis lambat. Jadi korang nak tunggu ke setahun? Aziz Pinangkuru, laptop mau keras. Betul. Sebab saya punya laptop spec gaming. So dia boleh support. Kalau laptop biasa boleh pakai. Tapi saya takut dia selalu hang. Baru start 3 game. Tapi kelab tersawa planet Pluto. Dia cakap MU menang EPL ke MU menang malam tadi? Tu Aziz ada nak bagi indikator, korang boleh masuk Telegram, cari nama ID dia, Aziz Pomen. Ya. Thank you Aziz, thank you Aziz. So guys, dalam market ni bukan Abah cakap dia pergi final PFT ke? Semi final. Sekarang ni tengah semi final. Layak baru pergi final. Sekarang ni slot dia dapat slot invitation. Okay Aziz, thank you, thank you. So dalam trading ni kadang-kadang kita kena sabar. Oh ya, dia ada janji juga macam tu. Okay. Itu insyaAllah lah, doakan dia dapat masuk final sebab masuk final PFT tu lebih cerah daripada MU nak menang EPL. Sebab hari ni baru MU nampak cahaya matahari. So dalam trading ni kan kadang-kadang direction kita tu betul, tapi kalau kita asyik tenung je chart ni, dia jadi psycho tau. Jadi korang kena ada reason kenapa korang nak hold, and arah tu betul, insyaAllah. Make sure kat loss tu jangan dekat-dekat lah, atas sikit. Tim bakal quadruple pun tak menang satu game lagi. Ya betul, dia main emosi. Dia mata kita ni jahat, dia main emosi. Kan tengok ke atas, kan tengok ke bawah, dia kacau lah psikologi kita, otak kita. Saya yakin semua orang boleh trade dalam ni. Cuma nak perlu latihan emosi dan psikologi. Jadi set psikologi tu, set mental tu betul. Sebab siapa yang tak pernah buat profit? Semua mesti pernah merasa profit. Tapi kadang-kadang faktor-faktor halus tu macam psikologi, faktor tamak, faktor tak boleh sabar, pantang buka chart terus entry, sedangkan entry patutnya SOP dekat zone buy ataupun zone sell. And so saya sendiri pun kadang-kadang terplay out juga, geram tengok market tekan kan. Tapi kita manusia kan susah. Betul, profit tu wajib ada. Cuma korang kena ada satu sistem. Ada satu sistem trading yang korang nak buat apa ni? Yang dah profit ni nak buat apa? Nak ambil, nak asingkan dulu, nak withdraw dulu. Benda tu masing-masing punya cita rasa kan. Macam kita lepak mamak, tak semua orang nak order makan Maggi goreng, ada yang nasi goreng ayam, ada yang roti telur, ada yang roti plantar. Jadi benda tu kena tanya balik diri sendiri, matlamat sebenarnya.
Kalau masuk kelas Cikgu Iman, dia akan cerita lah matlamat. Apa korang nak dalam trading ni? Macam Cikgu Iman, matlamat dia jelas. Setiap bulan dia kena cari 30,000 untuk dia medal madrasah dia. Jadi setiap bulan dia ada target yang jelas. Dia kena dapatkan 30,000 walaupun profit tu baru 1,000 ke 5,000 ke, selagi tak cukup dia akan dapatkan, dan matlamat dia jelas dia dapat. Ni korang punya angan-angan ni macam depo kecil tapi nak grow, nak compound account tu sampai jadi 1 juta dalam masa sebulan kan, itu tak logik guys. Itu tak logik guys. Kan depo $50 dapat 500 tu pun dah banyak kan. Dengan modal yang ada tu korang letak kat luar $50, mana nak dapat 500 dalam masa 1 hari 2 hari, seminggu. Jadi betulkan matlamat tu lah. Sebab benda ni mungkin dah ada disiplin tapi kita tak ada matlamat kan. Dan kalau setakat matlamat nak show off SS profit tapi tak withdraw masuk dalam bank, duit tu tak selamat lagi, broker sedut balik sebab korang akan loss. Cuma dalam keadaan akaun saya sekarang ni memang saya dah risikokan 20 GBP, saya dah tahu dah itu risiko yang saya sanggup ambil, dan Alhamdulillah direction sell and saya dah running 400%. And saya memang biar je akaun ni sebab market dah nampak dah tukar direction. So mungkin dapat 200 GBP, okey lah. Sebab tadi saya dah tambah layer lagi. Ya, korang ambil sikit-sikit. Kan? Dia macam niaga, orang niaga kedai runcit, untung 10 sen, 5 sen, ambil lu. Tapi buat banyak kali dia dapat banyak lah. Kena belajar terima rezeki yang dapat hari tu. Jangan revenge, jangan dendam, jangan rasa menyesal. Kalau dah close banyak hari tu, damai, berdamai dengan profit. Ni je rezeki aku hari ni, tak apa. Esok ada setup masuk lagi. Sebab korang akan jadi overtrade kalau asyik tengok. Dan sebenarnya korang dah profit, tiba-tiba loss. Kena berdamai. Alhamdulillah market breakout guys. Market breakout. Okay. Market breakout. Siapa masih hold, siapa masih wholesale. Okay. Terima kasih kepada yang masih setia hold dan masih menunggu sehingga ke akhir rancangan sebab ada yang dah keluar ni tadi. Yes. So korang pilih mana nak exit ataupun berapa amount nak exit. Ya betul Aziz Pinangku. Kidokit betul. Saya pun banyak swing hari tu tapi market hari tu memang banyak sideways lah. Masih hold lagi cikgu. Alhamdulillah. Okay. So kalau ada banyak layer, kalau rasa cukup ambil, kalau contoh kalau ada 4 layer ambil lah 2 layer. Lagi 2 layer letak BE. Kalau ada 1 layer letak BE siap-siap. Kalau ada 10 layer ambil lah 5 layer dulu profit. Jadi tak adalah buat kerja tu sia-sia kan. Lagi 5 layer letaklah BE. So market nak hauk ke mana pun tak sakit hati. Kalau dia makin turun lagi bagus. So kena smart. Kat situ kena smart. Okay, market breakout guys. Pukul 11 confirm jatuh ni. Okay guys. So bateri saya pun dah nak habis tadi. Dah kena TP. Alhamdulillah. Boleh withdraw. Kasih withdraw. Jangan simpan lama-lama. Asingkan profit. Tinggalkan modal. Asingkan profit dalam wallet. Tinggalkan modal. Terus withdraw. Ya, target 30 pip dah cukup. 3 atau 4 layer. 30 pip dekat Dow Jones ni, korang boleh dapat berapa kali lah. Atas bawah. Repeat 30 pip, dapat profit asing. Repeat 30 pip, dapat profit asing. Banyak lah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okay guys, so dah pukul 11. Okay, bateri laptop saya pun dah minta nyawa dah ni. Okay, so tahniah kepada yang masih hold. Okay, make sure ada risk management.
Siapa nak ambil, dah puas hati boleh ambil. Siapa yang tak nak ambil, make sure set BE supaya akaun tak ke laut. Siapa yang banyak layer boleh tutup dulu sikit-sikit layer tu. Macam saya memang saya hold semua sebab ni risiko yang saya ambil. Risiko saya 20 pound. Tapi akaun dah running dekat 500%. 500% guys. So dah 100 pound. Okay. Saksikan 100 pound tadi. Dia dah cecah dah. So kalau dia ke atas pun saya tak ada masalah. Okay. Nanti saya BE lah. Tapi saya target dia jatuh lagi ni sebab dia dah breakout. Baru breakout. Breakout cantik Breakout cantik guys. Nampak tak? BB dah buka dah untuk M15. So insyaAllah dia jatuh. Yakinnya. Tengok tu guys. Akaun saya dah 100 GBP dah cecah tadi. 101. Okay guys. Saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Lagi 2 minit pukul 11. Nak hold boleh hold. Siapa nak tidur awal ambil je profit tu. Berdamai dengan profit. Dan yang penting esok withdraw duit dah masuk. Boleh enjoy. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa itu sahaja. Okay guys, Assalamualaikum. Terima kasih kerana join. InsyaAllah esok kita akan ada giveaway. Macam biasa hari Rabu kita buat lucky draw. Okay. So siapa yang bertuah esok. Okay, boleh ajak kawan-kawan untuk dapat peluang memenangi giveaway. So siapa yang tak ada modal tu kalau tiba dapat rezeki bijak, Alhamdulillah. Okay guys, saya leave dulu. Assalamualaikum semua.